Kami dah dapat lebih daripada cukup. Cukup jumlah lebih dan sudah hantar ke istana negara. Alhamdulillah, melebihi daripada cukup. Terima kasih kepada seluruh jentera pilihan raya kali ini yang terdiri daripada pelbagai agensi di dalam negara dan sekalawan-sekalawan. Kemenangan ini adalah hasil kerjasama semua kalangan ahli-ahli PAS dan rakan-rakan di dalam Perikatan Nasional yang bekerja keras semenjak daripada awal lagi. Saya mewakili seluruh kepimpinan parti merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah memberi kepercayaan kepada PAS dan Perikatan Nasional untuk mentadbir negara sekali lagi. Kami dah dapat lebih daripada cukup. Cukup. Melebihi daripada cukup. Jumlah lebih dan melebihi daripada cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan agar semua teman-teman berada dalam keadaan sihat walafiat pada waktu ini, dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudi bersama saya di channel YouTube saya. Dan seperti biasa, jangan lupa bagi mereka yang belum subscribe channel Fauzuddin Channel, anda dijemput, dihargai ya, untuk subscribe dan share, komen apa-apa yang patut dikomen, dan juga like ya, supaya kita dapat kongsikanlah ya seluas mungkin kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, hari ini saya cuba nak ulas satu dua perkara. Pertamanya, sekarang ini tengah hangat diperkatakan di luar sana tentang persidangan parlimen yang akan diadakan, iaitu persidangan yang pertama selepas PRU yang ke-15, dan juga persidangan parlimen yang pertama selepas kerajaan perpaduan ini dibentuk ya pada hari Isnin 19 hari bulan. Jadi apa yang berlaku pada 19 hari bulan ya, ini pendapat saya, bukannya daripada pendapat mana-mana parti ataupun pendirian mana-mana ya, daripada pengetahuan dan juga pandangan saya secara peribadi, yang juga saya kongsikan maklumat ini daripada teman-teman yang lain yang lebih mengetahui, dan juga sebahagiannya daripada pendapat kepimpinan parti jugalah ya. Tapi apa yang saya ucapkan ini adalah pandangan peribadi saya lah ya, apa yang berlaku pada hari persidangan nanti. Yang pertamanya, ada dua perkara yang penting yang menjadi perhatian kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama adalah berkenaan dengan pelantikan speaker bagi Dewan Rakyat ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahawa speaker asal Al-Harun telah pun meletakkan jawatannya pada hari ini, seperti mana yang dijanjikan bahawa beliau akan meletak jawatan sebelum parlimen bersidang. Jadi difahamkan hari ini beliau pun telah ya meletakkan jawatan, kerana persidangan parlimen akan bermula esok pagi ya, 19 hari bulan, hari Isnin. Jadi pelantikan pemilihan speaker adalah menjadi perhatian juga ya, di mana saya difahamkan setakat ini menjadi speaker utama ada dua nama, satu daripada Perikatan Nasional. Saya dikabarkan akan mencalonkan bekas ahli parlimen Kanga, tak salah saya, Datuk Radi ya, tak salah saya lah ya. Dan juga bagi kerajaan perpaduan telah pun menamakan ya, kabarnya ya, menamakan bekas ahli parlimen Sungai Petani, iaitu Johari Abdul ya, Ibrahim Jadi Abdul, yang baru mengumumkan meletakkan jawatannya di dalam Dewan Undangan Negeri di Kedah ya, untuk memberikan peluang beliau untuk dicalonkan sebagai speaker Dewan Rakyat. Jadi kalau tidak ada calon-calon lain, mungkin dua nama ini akan dicalonkan untuk merebut jawatan speaker bagi mempengerusikan mesyuarat yang akan bermula esok ya. Dan pemilihan speaker ini sebenarnya tidaklah begitu penting, kerana ia tidak memberi kesan kepada keabsahan kerajaan ya. Tak kiralah siapa yang dapat undi paling banyak, itu tidak jadi masalah dan tidak menyebabkan memberi kesan kepada keabsahan kerajaan. Tetapi apabila seperti mana dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana pihak kerajaan akan membawa usul ya, percaya kepada Perdana Menteri
Ini adalah satu usul yang menjadi perhatian kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, dan seperti mana biasanya amalan dalam parlimen, apabila usul itu dibawa terpulang kepada speaker sama ada menerima usul itu atau menolaknya. Ya, dan bagi saya, bagi mana-mana speaker, dia akan mempertimbangkan usul sama ada daripada pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, ya, sama ada relevan ataupun menjadi keutamaan dalam persidangan ini. Dan saya yakin bahawa speaker akan menerima usul tersebut kerana ia datang daripada kerajaan dan ianya pun adalah janji oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahawa kerajaan perpaduan ini sudah tentunya tidak mahu campur tangan dalam urusan speaker, dan speaker boleh mempertimbangkannya, ya. Kalau dia merasakan bahawa keabsahan itu seperti mana dikenaki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah penting bagi membuktikan, ya, bahawa apa yang dipertikaikan selama ini adalah tidak benar, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah Perdana Menteri yang tidak dapat mandat, Perdana Menteri yang menipu, ya, nak jadi Perdana Menteri, Perdana Menteri yang tidak cukup sokongan. Maka kalau itu pada pemikiran speaker penting ianya diluluskan, maka speaker akan diluluskan. Tetapi kalau speaker berpendapat bahawa bagi pendapat speaker tidak ada keperluan, ya, untuk diadakan undi percaya kepada Perdana Menteri kerana baru tak sampai sebulan pun, ya, istana telah pun menabalkan, telah pun melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi kalau mana-mana pihak yang menafikan ataupun ingin menidakkan pelantikan ke bawah duri tuanku, mereka boleh bawa usul mereka, iaitu usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Mungkin speaker akan mengatakan bahawa dia tidak melarang, ya, usul untuk keabsahan Perdana Menteri, tetapi dia akan menolak usul percaya kerana bagi dia tidak ada keperluan, ya, Perdana Menteri nak buktikan kerana Perdana Menteri baru dapat pengiktirafan dan juga pelantikan atas kepercayaan agung mengikut perlembagaan, kepercayaan tuanku yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat jumlah majoriti yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, kalau itu speaker punya alasan lah untuk nak tolak usul percaya. Dalam masa yang sama, mungkin juga speaker mengatakan sekiranya mana-mana pihak yang masih lagi tidak berpuas hati atau masa was-was ataupun ragu-ragu dengan keputusan ke bawah duli tuanku, mereka hendaklah membawa usul tidak percaya kepada Perdana Menteri dan speaker akan beri jaminan bahawa usul itu akan dibahaskan. Ya? Itu ada dua pilihan lah kepada speaker. Kita tak tahu mana satu yang speaker akan gunakan, ya, sama ada menerima usul percaya ataupun memberi laluan kepada usul tidak percaya. Itu hak speaker lah, ya. Tapi ada kesan politik. Biasalah, ya, pembangkang ni kalau benda yang betul pun dia politikkan, benda yang tak ada pun dia ada-adakan, ya. Bayangkanlah kalau speaker mengatakan dia menolak usul percaya yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun pihak kerajaan atas dasar istana telah pun memilihnya. Ya, kalau ini diguna pakai menjadi keputusan speaker, saya yakin dia akan jadi modal kepada pihak pembangkang. Dia akan katakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim takut. Dia akan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim takut, ya, untuk membawa usul percaya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan speaker untuk menolak usulnya sendiri. Dia akan jadi isu dan juga satu perkara yang akan dijadikan propaganda oleh pihak pembangkang. Jadi pada saya, kalau ikut pendapat saya adalah lebih baik, ya, speaker meluluskan usul ataupun permintaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, supaya kita dah tahu bahawa apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, ya, adalah perkara yang benar-benar, ya, perkara benar, iaitu di mana beliau sebenarnya memang mendapat majoriti, ya, lebih daripada 112, ya, 112 dan ke atas, ya. Sekarang ini yang kita tahu atas kertas kerajaan perpaduan mendapat 148, 23 majoriti, itu di atas kertas, ya. Tapi apa yang berlaku di parlimen mungkin berbeza, ya, mungkin lebih daripada itu ataupun kurang daripada itu, ya.
Tapi yang penting, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu membuktikan bahawa beliau mendapat majoriti lebih daripada 112. Ya, itu keputusan Speaker. Dan kalau Speaker meluluskan usul yang diminta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, maka lazimnya akan berlaku di mana Speaker akan mengatakan bahawa satu usul telah dibawa kepada hadapan beliau, iaitu untuk usul percaya kepada Perdana Menteri. Dia akan tanya kepada ahli parlimen siapa yang menyokong usul ini, ya, menyokong usul percaya, dan siapa yang tidak menyokong. Biasanya dia akan tanya siapa sokong, sebutlah sokong, ya, tak sokong lah. Jadi Speaker akan dengar kalau banyak suara ataupun lebih banyak suara mengatakan sokong, maka Speaker boleh membuat keputusan bahawa banyak suara menyokong, ya. Ataupun dilihat Speaker merasakan keadaan seperti sama, ya, sama banyak, ataupun Speaker belum mendapat keputusan mana satu suara yang banyak, maka Speaker akan membuat ataupun pihak pembangkang biasanya akan meminta undi belah bagilah, ataupun Speaker mengarahkan diadakan undi berbelah bagi. Seperti mana biasa kita tengok dalam berlaku dalam parlimen, ya. Mana setiap blok dia akan ambil satu wakil, akan mengutip, ya, undi-undi belah bagi ini, ya. Dan apabila undi belah bagi itu dibuat, maka Speaker akan bacakan putusan berapakah undian yang diperolehi untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berapa pula yang tidak menyokong, ya, akan diputuskan di situ. Ataupun Speaker juga boleh mengadakan undian sulit, ya, tanpa belah bagi, tapi setiap ahli parlimen diberikan kertas kosong ke, ya, untuk mereka menyatakan di Perdana Menteri sama ada mereka sokong usul itu ataupun tidak. Ini bergantung kepada Speaker, ya, atas permintaan daripada ahli-ahli parlimen, ya. Dan saya percaya amalan biasa akan digunakan, iaitu undi belah bagi, ya. Belah bagi mana ketua blok akan kumpulkan undian daripada ahli parlimen dan akan diserahkan kepada Speaker untuk menentukan jumlahnya, ya. Jadi itu yang saya rasakan akan berlaku di parlimen, dan saya yakin bahawa Speaker akan membenarkan usul yang dibawa oleh Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ataupun kalau Speaker nak menolaknya, ya, mungkin Speaker katakan tidak relevan oleh kerana Agong telah pun memberi pengiktirafan ataupun Agong telah menyatakan beliau mempunyai keyakinan, ya, mengikut perlembagaan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah cukup jumlah untuk ditabalkan sebagai Perdana Menteri, ya, mungkin Speaker akan menolak usul berkenaan. Tetapi dalam masa yang sama, kemungkinan Speaker akan memberikan peluang kepada pihak yang ingin juga mengadilkan, ya, ataupun ingin membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebenarnya tidak cukup jumlah, ya. Maka Speaker mungkin akan memberikan jaminan kepada pihak yang tidak percaya supaya membawa usul tidak percaya kepada Perdana Menteri, dan Speaker harus juga memberi jaminan bahawa usul itu akan dibahaskan ataupun akan dibuat undian, ya. Kita tak mahulah Speaker tidak menerima, ya, usul berkenaan, dan kita lebih suka kalau Speaker membenarkan usul percaya ataupun Speaker membenarkan diadakan undi tidak percaya. Ya, jadi kita nak tunjukkan kepada pembangkang dan juga di luar sana bahawa Parlimen Malaysia ini tidak digunakan, ya, oleh kerajaan atas kepentingan peribadi ataupun kepentingan politik, ya. Supaya Parlimen ini biar betul-betul Parlimen yang bebas, ya, tidak dikawal oleh kerajaan, dan Parlimen adalah sebagai satu tempat untuk rakyat menyatakan, ya, persetujuan ataupun bantahan. Jadi apa-apa pun kita tunggulah esok, ya. Dan bagi saya lebih suka sekiranya usul itu diterima, ya, seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, ya, beliau bersedia, ya, menerima risiko walaupun orang ramai kata tak perlu dah buat, ya. Sebab apa nak buat, kerana Agong telah pun memberi pengiktirafan, bukan saja Agong, bahkan Majlis Raja juga memberikan pengiktirafan, maka perlu apanya Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim tunggu saja usul. Kalau orang tak percaya, bawalah usul tak percaya, ya. Tak perlulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi letak satu masalah atas diri dia,
ya. Tapi kita kenal lah ya sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya. Beliau tidak mementingkan diri dia, kepentingan diri dia, ya. Beliau sanggup menerima risiko itu, dan seperti mana yang beliau sebut bahawa sekiranya dia memang benar dia tidak mendapat sokongan, maka dia kata dia sedia berundur, ya, untuk memberi laluan kepada siapa yang dapat sokongan, ya. Sedangkan kita tahu selepas PRU yang ke-15 dulu, gabungan Peralatan Harapan itu adalah gabungan yang paling tinggi mendapat sokongan daripada rakyat, ya, 82 ya parlimen yang kita kuasai, manakala Perikatan Nasional hanya mendapat 73 dan Barisan Nasional itu 30, ya. Jadi secara keseluruhannya walaupun tidak mencapai 112 untuk membentuk kerajaan, tetapi atas kertasnya dan faktanya jelas menunjukkan bahawa PRU yang ke-15 dulu, gabungan pembangkang yang dipilih oleh rakyat untuk membentuk kerajaan itu adalah Pakatan Harapan. Tetapi di Parlimen, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia, ya, untuk dihakimi sekali lagi, ya, untuk menyatakan mandatnya sekali lagi, maka kita tidak ada upaya lah, ya. Kita harapkan supaya speaker dapat membenarkan, ya, usul ini, ya. Kalaulah speaker menolaknya, speaker harus memberi jaminan bahawa dibenarkan juga usul undi tidak percaya diadakan, ya. Kita tidak mahu parlimen ini seperti zaman Muhyiddin Yassin, ya, bila tahu dia tidak ada sokongan, ya, dia sanggup gantung parlimen, ya, buat darurat gantung parlimen. Ini dayus, ya, pemimpin yang dayus, tak berani menghadapi kenyataan. Jadi jauh bezalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, baru-baru ini kita dimaklumkan bahawa ada satu MOU persefahaman yang telah pun diadakan di kalangan parti-parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan, ya. Perkataan Harapan, Barisan Nasional, JPS, GRS, Warisan, Calon Bebas, ya, daripada Parti Bangsa Malaysia, KDM juga, ya, 148. Mewakili 148 ahli parlimen yang mewakili gabungan parti-parti berkenaan telah pun menandatangani MOU dan menjadi satu perkara jugalah, ya, viral, yang menyatakan bahawa ini melanggar perlembagaan. Konon-kononnya ini satu perjanjian yang memaksa serta ahli parlimen untuk menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang diviralkan, ya, utamanya oleh pihak pembangkang. Macam biasalah, ya, pembangkang, ya, benda yang betul pun dia akan fitnah, ya. Jadi kalau yang macam ini pun tak jadi pelik lah kalau dia mempertikaikan. Sedangkan amalan ini telah pun berlaku, MOU ni bukan perkara yang pelik dalam politik, ya. Kita Parti Harapan pun pernah mengadakan MOU bersama dengan Kerajaan Ismail Sabri, ya. Apakah itu dikatakan memaksa serta ahli parlimen kita supaya bersetuju dengan semua yang dibahaskan dalam parlimen, ya. Ada perkara-perkara yang ditetapkan dalam MOU tu yang kita kena ikut keputusan parti, ya. Contohnya waktu kita mengadakan MOU bersama dengan kerajaan Ismail Sabri dulu, ya, dari segi bajet, ya, kita mengarahkan ahli parlimen supaya menyokong bajet yang dibawa oleh kerajaan di bawah Ismail Sabri dulu. Kenapa? Kerana untuk nak menjaga kestabilan politik, ya, supaya tidak ada gangguan lagi di atas kerajaan terbuk atap di bawah pimpinan Ismail Sabri. Yang kedua, untuk menjunjung titah tuanku waktu itu, ya, supaya tidak ada lagi krisis politik, ya, sampai dalam masa tak sampai beberapa bulan bertukar lagi Perdana Menteri, ya. Dalam masa tempoh 3 tahun sampai 2 Perdana Menteri. Ini memalukan dan ini juga menjejaskan kepercayaan pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita. Bagaimana pelabur nak datang, ya? Pasal dikata Perdana Menteri Malaysia ni tak tentu berapa lama boleh bertahan. Setiap Perdana Menteri ada dasar-dasar dia, ya, dasar kepimpinan dia yang berbeza. Maka pelabur lebih suka memerhati, ya, sampai bila keadaan politik negara kita boleh stabil, baru dia akan masuk. Jadi oleh nak memberikan kestabilan itu, maka Peralatan Harapan membuat keputusan untuk mengadakan MOU, ya, bersama dengan Kerajaan Ismail Sabri. Waktu itu tidak adalah sesiapa pun yang menyalak, ya, mengatakan bahawa MOU itu akan menutup mulut pembangkang, ya. Kita telah buktikan walaupun kita telah tanda tangan MOU, tetapi apa sahaja perkara-perkara yang lain, ya, selain daripada menyebabkan jatuh kerajaan, maka kita bersetuju.
Ya. Bahkan dalam bajet itu sendiri pun secara umumnya kita menyokong bajet tersebut, tapi ada perkara-perkara teknikal yang kita bantah dan kita lawan di dalam parlimen. Ya, banyak juga isu-isu lain, usul-usul lain yang kita lawan ya di dalam parlimen. Jadi ini tidak mengikat kita, tidak mengikat individu ahli parlimen ya untuk mereka menyatakan suara mereka. Jadi MOU ini yang diadakan baru-baru ini hanyalah untuk mendisiplinkan ahli parti ya, sama ada dalam Pakatan Harapan maupun di dalam Barisan Nasional maupun di dalam GPS, JRS ya, supaya mereka diperingatkan ya agar tidak mengulang lagi ya, mengulang lagi seperti mana yang lalu di zaman Muhyiddin juga ya, di mana ahli parlimen ini menjual maruah masing-masing ya, dengan harga yang begitu murah ya. Maruah tu nak dinilaikan dengan jutaan ringgit pun memang tidak boleh dibeli kerana maruah tidak ada jual di mana-mana ya. Duit boleh cari, tapi maruah ni saudara bukan ada di pasar malam ya, bukan ada di mana-mana supermarket, pasar raya. Memang tidak ada. Maruah atas diri kita lah. Kalau kita jaga maruah kita, maka maruah kita akan menjadi nilai yang tertinggi ya. Jadi sebab itu kita nak mengelakkan daripada ahli parlimen menjadi pelacur-pelacur politik, mudah dibeli sehingga membelakangkan keputusan parti, maka diadakan satu persefahaman ini ya, supaya mengingatkan mereka bahawa ada perkara yang mereka tidak boleh ikut kepala mereka sendiri. Ya, kalau keputusan parti itu menentukan dasar ini harus disokong, maka ahli parlimen kena sokong lah. Sebab dia bertanding pun menggunakan logo parti tersebut. Ya, berbeza dengan bebas ya, yang menyokong kita sekarang ni. Ada 2 orang ke ya, yang bebas menyokong kita. Itu terpulang pada dia lah. Ya, kalau dia rasa dia nak sokong, dia sokong. Sebab dia tidak ada presiden. Dia tidak ada presiden dan tidak ada parti. Ya. Dia tidak timbul isu masalah dia mengkhianati parti. Ya. Sebab dia dipilih oleh rakyat atas logo dia. Calon bebas. Ya. Kalau bersatu, kalau parti PBM, Parti Bangsa Malaysia, ya, dia ada parti. Dia juga ada majlis tertinggi dia lah ya, dalam parti tersebut. Dan ahli parlimen yang dalam PBM ada hanya seorang, iaitu presiden dia, Larry Seng. Ya, kalau Larry Seng pun sign tangan itu menandakan bahawa dia sendiri mewakili partinya bersetuju. Jadi tak masuk akal lah kalau dia pula melanggar ya, dia sebagai presiden parti kerana dia melanggar ya. Lebih baik dia tak bersetuju daripada awal, tapi dia bersetuju ya. Jadi parti-parti yang lain begitu sama juga ya. Keputusan parti dia apa? Keputusan parti dia adalah untuk menentukan kerajaan perpaduan ini yang diinginkan, yang diimpikan oleh Yang di-Pertuan Agong itu harus dipertahankan. Yang ini setiap parti mendisiplinkan setiap ahli parlimen mereka. Bukan paksaan. Ya, sebelum mereka sign pun mereka baca. Ya, ada 5 live kalau saya, berapa live persamaan tu. Dan mereka baca dan mereka faham ya, apa yang terkandung di dalam perjanjian atau persamaan itu. Ya, kalau mereka tidak bersetuju, mereka boleh saja tidak tanda tangan. Ya, tidak tanda tangan. Soal tindakan disiplin oleh parti itu soal lain. Ya, soal ini ada soal untuk menentukan sama ada kamu setuju atau tidak dengan kerajaan yang dicadangkan oleh Kebatul Tuanku ini. Ya, kalau kamu tak setuju, kamu jangan sign. Tapi kalau kamu bersetuju, kamu ikut apa yang telah dipersetujui oleh parti lah. Ya, kalau Barisan Nasional menyatakan bahawa dia akan mempertahankan kerajaan perpaduan ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka bagi ahli-ahli Barisan Nasional, dia harus ya mematuhi keputusan parti sebab dia bertanding pun atas parti yang digunakan. Ya. Tapi kalau dia nak gunakan hak di atas individu, terpulang pada dia. Dalam parlimen nanti dia buatlah dan dia tanggunglah risiko selepas itu. Tidak ada masalah. Ya. Tak ada hukum mati pun. Ya. Tak tercerai pun bini dia telak 3 kalau dilanggar pun ya. Jadi saya nak beritahu on ya, bai'ah yang kamu buat dalam parti PAS itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Kau babitkan isteri kamu dalam percaturan politik kamu ya. Isteri yang tak tahu apa-apa dalam politik ini, laki dia buat keputusan, laki dia buat salah, tak apa pasal. Ya, bini kena cerai talak 3. Jadi kita tak sampailah ke tahap itu ya. Baru kita bagi persefahaman saja. Itu pun walau-walau dah bising. Ya? Puak-puak lebay dah bising. Ini ketidakadilan, diktator, zalim. Wah, kalau buat bai'ah, ya, menceraikan bini tak zalim. Ya? Bukan saja tidak zalim, bahkan haram.
Tak boleh dilakukan. Tak pernah dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat menjagarkan isteri dia. Ya, ada perjanjian, ada bai'ah. Zaman Nabi pun memang ada bai'ah. Zaman sahabat pun ada bai'ah. Tapi mereka tidak akan mencagarkan isteri masing-masing sebagai cagaran di dalam bai'ah mereka, apatah lagi ianya melibatkan keputusan politik. Keputusan politik ini adalah satu ijtihad. Kerana politik ini bukan agama, bukan akidah. Politik ini adalah ijtihad dan ia merupakan satu wadah. Kalau kamu bawa wadah ini ke jalan yang baik, tanpa melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka mendapat keberkatan. Tapi kalau kamu menjadikan wadah ini untuk meningkatkan kemaksiatan, untuk meningkatkan cabutan judi, maka bagaimana kita nak kata politik itu adalah politik Islam yang kamu bawa. Jadi Islam ni sepatutnya, kalau kita tidak boleh nak menghapuskan kemungkaran dan kemaksiatan, sekurang-kurangnya janganlah kita tingkatkan. Kalau tak boleh nak kurangkan sekalipun, kekalkanlah. Ada pihak lain yang telah pun kurangkan, berjaya kurangkan judi ni. Jadi kamu tidak mau kekalkan yang dikurangkan itu, bahkan kamu meningkatkan balik kepada jumlah yang asal. Jadi bagaimana kita nak percaya bahawa parti kamu adalah parti yang benar-benar memperjuangkan Islam? Kalau itu pun kamu tidak boleh tak boleh nak menggunakan kuasa kamu sebagai kerajaan, sebagai menteri dalam kabinet, bagaimana kita nak harapkan perkara-perkara yang lebih besar, nak sembang pasal RU35 lah, hudud lah, macam-macam perkara-perkara macam itu pun kamu gagal nak tanganinya. Tapi tak apa, Anwar Ibrahim dah janji bermula tahun depan, judi yang telah kamu naikkan dua kali cabutan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia akan turunkan balik kepada yang dulu. Waktu kita merintah 22 bulan dulu, kepada 8 kali, Anwar akan turunkan balik kepada 8 kali. Tak apalah, biarlah kajian perpaduan ini bantu kamu, sebab kamu tak mampu nak buat, kamu tidak ada kekuatan. Waktu kamu merintah dulu tak ada DAP pun, kerajaan Melayu Islam. Kerajaan Melayu Islam tak mampu nak buat, biar kami kerajaan perpaduan yang di dalam kerajaan itu ada 4 menteri DAP, dan situ majoritinya ada Islam, tapi ada 4 menteri DAP, kami mampu lakukan. Bukan itu saja. Seperti mana kata Menteri Agama, dia juga akan berikhtiar, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan RU355 yang kamu juga gagal lakukan. Kamu hanya pandai bercakap, kamu hanya pandai mencadang, bila kamu dapat kuasa kamu tak boleh buat, tak apa. Itu kita akuilah kelemahan kamu. Ketololan, kebangangan, kedunguan, kelemahan, kita akui. Tak apa, kerajaan perpaduan insya-Allah akan lakukan apa yang kamu usulkan dahulu. Apa yang kamu tak boleh buat, insya-Allah kita akan buat, dan biar rakyat menilai apakah kamu sebenarnya orang yang layak untuk menjadi kerajaan ataupun kamu adalah level-level pembangkang sahaja. Bagi saya, usahakan kerajaan. Jadi pembangkang pun saya rasa tidak layak. Sebab apa? Nak lantik ketua pembangkang pun tak mampu. Nak lantik ketua pembangkang pun semuanya menolak. Muhyiddin pun tak mau jadi ketua pembangkang. Wah, dia lah sepatutnya jadi ketua pembangkang. Sebab dia adalah pengurusi Perikatan Nasional. Kalau dia tak mahu, paling tidak dia bagilah kepada Haji Hadi ketua pembangkang. Sebab dia adalah Presiden PAS. Dalam Perikatan Nasional itu, ahli Parlimen PAS paling ramai. Sepatutnya Haji Hadi lah. Tapi Muhyiddin tak mahu, Haji Hadi tak mahu, Tomlin Toman pun tak mahu. Taqiyuddin pun tak mahu. Dah sekali dia bagi kepada Hamzah Dolmat. Tak apalah. Daripada tak ada. Kan? Orang kata tak ada tali, akar pun berguna juga. Jadi tak apalah, kita tengoklah prestasi Hamzah Dolmat nanti di dalam parlimen sebagai ketua pembangkang. Jadi yang saya nak jawab di sini, yang saya nak ulas di sini adalah berkenaan dengan tuduhan mengatakan MOU itu adalah melanggar perlembagaan, memaksa ahli di parlimen, mengikat budak parlimen, itu adalah tidak benar sama sekali. Kalau tak percaya, cuba buat hari Senin ni. Buatlah, keluarkan, nyatakan, sama ada yang bersama ahli parlimen UMNO ataupun ahli parlimen mana-mana dalam gabungan kerajaan yang tidak bersetuju, nyatakan tidak setujunya anda itu kepada keputusan parti anda. Tapi jangan salahkan kita sekiranya parti mengambil tindakan, kerana parti juga ada hak. Jangan kita fikir hak kita seorang, jangan kita fikir hak individu. Saya ahli parlimen, saya ada hak
untuk nak ikut kepala otak saya. Kira macam tu. Kita juga kena fikir hak parti. Apa dia hak parti? Hak parti adalah untuk menentukan disiplin setiap ahli parti itu. Kalau kamu ada hak, parti juga ada hak. Ada manusia ini yang tidak perlu kita disiplinkan dengan undang-undang. Dia ada integriti. Tak perlu ada buat undang-undang persefahaman perjanjian sebab dia ada integriti. Tapi tak semua orang ada integriti. Buktinya zaman Muhyiddin dulu, berapa ramai yang boleh kena beli? Berapa ramai yang boleh jual maruah dia? Dengan tawaran duit, dengan jawatan, kedudukan JLC dan sebagainya. Ini yang Muhyiddin cukup marah apabila persamaan ini dibuat. Bila ada persamaan ini dibuat di kalangan parti-parti, maka Muhyiddin tidak boleh nak buat seperti mana dulu. Dia nak shopping susah lah sebab kata-kata ni telah pun dibunuh lebih awal. Telah mengikat mereka-mereka ni. Jadi tak pelik lah kalau Muhyiddin Yassin adalah orang yang paling marah apabila MOU ni diadakan. Sebab perancangan dia nak mencuri, nak membeli itu gagal. Dia nak jadi Menteri baru ni pun dia mencuri juga. Dia mencuri 10 orang ahli parlimen daripada UMNO tanpa mengetahui tuan rumah. Kita kalau nak anak orang bagi tahulah mak ayah dia nak meminang ke, nak kahwin ke, nak gunakan anak orang untuk bantu kita buat kerja ke, bagi tahulah mak ayah dia. Janganlah curi-curi. Jadi adab, ada adab. Kamu pemimpin parti politik, apa perasaan kamu kalau ahli kamu itu dicuri? Sekarang ni berlaku atas kepada dia. Bila dia bersatu di Sabah, keluar daripada bersatu bersama dengan JRS. Tahu pula dia katakan tidak ada kesetiaan kepada parti lah, khianat kepada parti lah. Yang sebenarnya dia lah bapa pengkhianat. Dia daripada UMNO, kemudian masuk bersatu, kemudian duduk dalam PH, kena keluar PH, khianat kerajaan. Dia lah bapa segala pengkhianat. Hari ini Tuhan balas kepada diri dia dan rasalah bagaimana pula orang lain rasa akibat daripada perbuatan kamu. Wa ma karu wa makarullah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, dulu dia merancang, dia boleh beli orang, dia boleh beli tawar jawatan dan kedudukan, dia rasa dia boleh jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Rupanya tak lama. Tak lama dia dijatuhkan juga oleh kawan dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia jenis orang yang tidak tahu bersyukur. UMNO yang mengangkat dia, UMNO yang menyokong dia untuk menjadi Perdana Menteri, akhirnya UMNO itu dibuli. Bila dia dapat kawan baru dengan lebay ni, maka dia pun tinggal UMNO. Lebay pun sama juga. Bila dia dapat kawan baru dengan orang yang pegang kuasa, dia tinggalkan Muafakat Nasional. Hari ini lebay menyalak, mengatakan PH ni berkawan dengan kluster mahkamah. Padahal kita berkawan, dia kawan awal lagi. Dia dah terima UMNO ni awal daripada kita. Sebelum Pilihan Raya lagi. Kita menerimanya setelah Pilihan Raya. Tidak ada perancangan setelah Pilihan Raya. Dan kita menerima pun atas dasar pandangan dan juga nasihat ke bawah dulu tuanku. Kita tidak ada pilihan. Kita cuba juga nak mengajak dia Perikatan Nasional untuk bersama. Walaupun dalam Perikatan Nasional kita tahu ada pengkhianat. Ada semburit dalam tu. Ada penjual agama, penolak agama dalam tu. Tapi oleh kerana tuanku minta supaya disatukan, kita tawar kepada Perikatan Nasional. Tapi Perikatan Nasional tetap Perikatan Nasional. Pertikaian nasional. Semua nak dipertikaikan, dan dengan keegoannya, dengan kesombongan dia, dengan penuh confident dia, maka dia tidak mahu bersama dengan kita. Tak apa. Bagi Anwar Ibrahim tidak ada masalah. Kalau kamu tidak mahu, kita offer kepada orang lain tanpa tawaran, tanpa scheme of things. Siapa bersetuju dengan dasar-dasar yang kita bentuk, dipersetujui bersama, maka kita bentuk kerajaan. Sebab itulah Muhyiddin cukup marah bila ada persamaan ini kerana menggagalkan usaha dia untuk membeli mana-mana wakil rakyat yang dia rasa boleh beli. Sebab dia tahu di kalangan wakil rakyat ini ada yang maruahnya cukup murah, pelacur-pelacur politik ini. Jadi dia rasa dia boleh belilah. Oleh kerana adanya orang macam ini, maka parti membuat satu peraturan untuk mengawal. Kita dalam rumah kita pun kadang-kadang ada anak yang tak perlu kita buat undang-undang pun. Anak yang baik, dengan cakap kita,
Tak perlu kita nak berkeras, ya. Tapi dalam ramai-ramai anak kita mungkin ada satu dua yang agak selalu melanggar cakap, tidak mendengar cakap kita, maka kita ada paturan dalam rumah tangga kita, ya. Kalau anak kita semua okey, tak apa, tak payah kita buat paturan. Dia tahu sebelum waktu maghrib dia dah balik, ya. Dia main bola ke, dia berjalan petang, sebelum waktu maghrib dia dah balik. Tapi mungkin ada satu dua anak kita yang selalu tak mendengar cakap, ya. Orang dah azan dia masih tak balik lagi, maka kita terpaksa buat paturan, ya, supaya bagi tahu dengan anak kita, okey, ini paturan dia, sebelum maghrib mesti balik ke rumah. Untuk apa? Untuk mengawal satu dua anak kita yang nakal ini, ya. Apakah ini berarti kita tidak percaya kepada anak kita? Tak, ini untuk mengawal anak kita, ya. Hasil daripada apa yang kita lihat, perlunya ada paturan itu, ya, untuk lebih baik, ya, keadaan keluarga, mensejahterakan keluarga. Macam itulah parti, ya. Macam itulah parti. Kalau bila kita tengok ada dah berlaku dan keadilan pun dah berlaku, beberapa orang yang khianat, ya, yang jual maruah diri mereka, yang jantan, yang betina sama je, ya, yang khianat ini. Dalam parti lain pun ada, UMNO pun, ya, UMNO pun juga beberapa orang ahli parlimen dia yang dibeli oleh masuk dalam parti bersatu. Dia juga di antara ahli parlimen yang pernah dikhianati, dan juga ahli parlimen mereka ada yang pernah dijual, ya, maruah rendah. Jadi masing-masing ada pengalaman. Jadi maka setiap parti memikirkan lebih baik kita adakan satu undang-undang untuk menjaga, ya, menjaga kepentingan parti supaya dapat mendisiplinkan ahli parti. Itu saja. Itu saja, ya. Tidak ada paksa, ya, dan tidak ada hukuman sampai talak 3 kepada isteri masing-masing, ya. Jadi kita kena fahamlah, ya. Jadi bagi lebih-lebih, kamu tidak ada hak, ya, untuk nak konon-kononnya kamulah parti yang paling bersih, ya. Tidak ada buat perjanjian, ya. Perjanjian, sedangkan parti PAS lah, ya, salah satunya parti yang mencagarkan isteri dia, ya. Ini kita harus akuilah fakta ini. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi saya ulang, bagi anda, terima kasih banyak yang telah memberikan sokongan kepada saya, ya, di dalam perkongsian di channel YouTube ini, dan tolong share lah, ya, subscribe, share, dan perluaskan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi sampai di sini dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.